Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami diberi tanggungjawab untuk membentangkan hasil kajian kami, iaitu mengenai kajian ke atas seseorang individu yang mengalami penyakit diabetes dan beliau merupakan seorang yang sederhana aktif. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Nama saya Muhammad Aiman Amin bin Muhammad Ridwan. Muhammad Hafiz Daniel bin Suhaimi. nama Muhammad Hafizuddin bin Hazani. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izlan Syafwan bin Razalan. Sebelum kita ke kajian selanjutnya, eloklah kita berkenalan dahulu dengan pengenalan apa itu nutrisi dan kesihatan serta konsep-konsep nutrisi dan kesihatan. Nutrisi merupakan proses pengambilan nutrien atau zat-zat makanan yang penting. Merujuk petikan dari Kelab Nutrisi Puchong Perdana, nutrisi merupakan pemakanan yang lengkap, berkonsepkan selular, iaitu membersihkan sistem penghadaman, penyerapan zat nutrien dan membaik pulih serta menghidupkan sel-sel yang rosak atau mati. Jika kita lihat pada definisi nutrisi, kita dapati bahawa nutrisi bukanlah pengambilan makanan semata-mata, bahkan ia berkonsepkan selular yang boleh bekerja untuk diri kita. Maka, nutrisi adalah makanan untuk sel yang kita perlukan seumur hidup dan ia disebut sebagai konsep selular, iaitu nutrisi bagi sel-sel dalam badan kita. Selanjutnya, untuk konsep nutrisi pula kami bahagikan kepada 3 komponen kecil, iaitu yang pertama, konsepnya gaya pemakanan yang seimbang. Gaya pemakanan yang seimbang merupakan tabiat memilih makanan yang merangkumi pelbagai jenis kumpulan makanan dalam jumlah yang bersesuaian untuk keperluan fungsi penting tubuh badan kita. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam pada kadar yang betul. Yang kedua, tidak menyembuhkan sebarang penyakit, tetapi sekiranya mengamalkannya, penyakit boleh sembuh secara alami. Contohnya, sekiranya kita inginkan bentuk badan yang ideal, kita perlulah mengurangkan kadar pengambilan kalori yang mengelakkan penyakit obesiti. Yang ketiga, sesuai untuk semua golongan dari peringkat bayi, kanak-kanak dan dewasa. Ini menunjukkan bahawa konsep pengambilan nutrisi dan nutrien yang baik haruslah bermula dari peringkat usia yang kecil lagi. Seterusnya, kesihatan. Merujuk kepada definisi yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), kesihatan merupakan keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental, sosial dan tidak hanya ketika ketiadaan sakit. Hal ini kerana elemen kesihatan merupakan elemen yang terpenting dalam kehidupan kita. Konsep kesihatan. Konsep kesihatan secara umumnya kami membahagikan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, konsep kesihatan mengikut agama. Mengikut jalanan ulama Islam, kesihatan merupakan nikmat yang terbesar selepas nikmat iman dan nikmat Islam. Ini kerana ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahawa 2 nikmat yang kebanyakan manusia tidak menyedarinya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Yang kedua, konsep kesihatan dari segi fizikal, mental dan sosial. Konsep fizikal adalah tubuh badan yang sihat dan cergas dengan melakukan senaman. Antara senaman yang boleh kita lakukan atau aktiviti fizikal yang boleh kita lakukan adalah seperti aktiviti lasak, aktiviti luar padang, aktiviti
lautan dan sebagainya. Bak kata pepatah Melayu, badan cergas, otak cerdas. Yang seterusnya, konsep mental. Mental merupakan kaedah untuk kita mengawal emosi kita sebagai manusia. Antara yang boleh kita lakukan dalam mengawal emosi, yang pertama, mengubah pola pemikiran terhadap sesuatu perkara yang lebih positif dan selalu bersangka baik kepada Allah. Dan yang seterusnya, hindari persekitaran sosial yang toksik dan negatif. Seterusnya, sosial. Sosial merupakan cara pergaulan yang baik sesama masyarakat manusia. Dan konsep kesihatan yang ketiga iaitu pencegahan. Salah satu cara untuk menghindari penyakit, konsep pencegahan ini jauh lebih baik daripada kita merawat penyakit yang sedia ada. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izlan akan memberitahu tentang tajuk dan cara pengiraan. Encik David berumur 40 tahun, seorang yang berpenyakit diabetes. Tinggi Encik David ialah 170 cm dan beratnya 70 kg. Seorang yang sederhana aktif. Sediakan jadual pemakanan bagi tempoh 1 hari. Menu perlu dihuraikan adalah makanan tengah hari. Encik David melakukan senaman 4 kali seminggu. BMI 2.2, BMR 1567, DCR 2429 dan DCI 24.2. Okey. Sebelum saya masuk ke cara pengiraan, saya akan menerangkan maksud BMI, BMR, DCI. Okey, pertama sekali BMR, basal metabolisme rate. Jumlah yang diperolehi Encik David 1567 bukan lagi jumlah kalori seseorang dalam tempoh 1 hari, tetapi ia bermaksud jumlah kalori minimum yang perlu diambil untuk mengaktifkan tubuh badan dengan baik. BMR belum lagi penentu kalori yang perlu ambil. Kita patut kira kalori DCR dan DCI. DCR iaitu Daily Calorie Requirement. DCR adalah jumlah kalori harian yang perlu diambil bagi memenuhi keperluan bergantung kepada aktiviti dan tahap keaktifan kita sepanjang hari. DCI, Daily Calorie Intake. DCI akan menentukan jumlah keperluan kalori seseorang dengan mengaitkan BMI seseorang. BMI, Body Mass Index, ukuran untuk menilai berat badan berbanding dengan ketinggian. Contohnya, berat bahagi tinggi darab tinggi. 10 darab 70 adalah berat, tambah 625 darab 170 adalah tinggi. Tolak 5 darab 40 adalah umur dan tambah 5. Dan jumlah yang dapat kita perolehi ialah 1567 kcm. DCR, BMR darab tahap aktiviti fizikal. Encik David seorang yang sederhana aktif, iaitu 1.55, dan kita perlulah mendarab dengan BMR yang telah kita kira tadi. Jadi kiraan yang kita dapat perolehi ialah 2429. DCI kita patutlah kaitkan dengan BMI dan cara pengiraan BMI ialah berat bahagi tinggi darab tinggi. Jadi maknanya 2.42 ialah normal. Maka Encik David perlulah kekalkan pemakanan kerana BMI-nya normal. Ini adalah jadual pemakanan Encik David dalam 1 hari. Uraian jadual pemakanan hari ini saya ingin
menguraikan tentang menu makan tengah hari seorang pesakit diabetes, iaitu Encik Debbie. Yang menu pertama ialah saya sarankan Encik Debbie untuk mengambil nasi beras perang, kerana yang pertama kaya dengan mineral seperti zat besi, kalium, kalsium, vitamin B1, B3 dan E. Kesemua khasiat dan nutrisi ini membantu dalam menguatkan tubuh badan anda agar kita tak mudah diserang penyakit. Yang kedua, membantu dalam mengurangkan kesan peningkatan paras glukosa dan melawan diabetes. Kita berjaya melawan diabetes bila peningkatan paras glukosa di dalam darah terkawal. Paras gula yang normal ini membuatkan kita juga mampu awet muda secara dalaman dan luaran. Kerana bila paras darah gula normal dan stabil, ia akan terpancar pada kulit dan wajah kita yang menampakkan kita kelihatan lebih sihat. Yang kedua, saya ingin membahaskan tentang lauk yang diambil oleh Encik Debbie. Saya sarankan makanan lauk kerana ianya sesuai untuk orang yang berpenyakit diabetes ini. Saya sarankan mengambil ikan sardin kerana ikan sardin segar dapat membantu pertumbuhan dan memperkuatkan tulang. Ikan sardin merupakan sumber terbaik kalsium dan vitamin D. Bahkan vitamin D yang terkandung dalam ikan sardin membantu menyerap kalsium di dalam badan kita, sekaligus membantu pertumbuhan tulang yang kuat dan sihat, malah dapat mencegah osteoporosis. Yang kedua, mencegah pembekuan darah. Gumpalan darah dalam arteri sangat berbahaya untuk jantung. Oleh itu, lemak omega 3 yang ditemui dalam ikan seperti ikan sardin ini baik untuk mencegah pembekuan darah daripada berlaku. Di menu yang ketiga, saya sarankan Encik Debbie untuk mengambil sayur bayam kerana tidak dinafikan sayur ini mempunyai pelbagai khasiat yang tersendiri. Antaranya kebaikan bayam untuk kesihatan ialah kaya dengan pelbagai nutrisi. Sayur bayam mengandungi kosong lemak dan hanya 20 kalori. Walaupun rendah kalori, ia kaya dengan pelbagai nutrisi. Selain vitamin C, 3 cawan bayam juga boleh membekalkan 300% keperluan vitamin K serta 160% vitamin A untuk harian. Kedua-dua vitamin ini bagus untuk kulit yang sihat dan sistem imun yang lebih mantap. Yang kedua, mengandungi pelbagai antioksidan. Selain kandungan vitamin dan mineral yang tinggi, sayur bayam turut mengandungi pelbagai antioksidan yang bersifat anti-inflamasi dan mampu melindungi kita daripada pelbagai jenis penyakit. Selain itu, sayur ini juga mengandungi quercetin yang baik untuk memori serta dapat melindungi kita daripada penyakit jantung dan kencing manis. Yang ketiga, melindungi kita daripada berbagai jenis penyakit. Sayur ini juga boleh membuatkan anda lebih kenyang daripada biasa. Untuk pengetahuan anda, bayam mengandungi sejenis hormon yang boleh membuatkan kita kurang rasa lapar. Disebabkan khasiatnya yang pelbagai, pengambilan lebih banyak sayur hijau juga boleh mengelakkan kita daripada menghidap penyakit kronik seperti serangan jantung, kanser, diabetes dan obesiti. Menu yang keempat adalah air. Kami sarankan Encik Debbie untuk minum air kelapa kerana air kelapa dapat melancarkan peredaran darah. Pesakit kencing manis biasanya akan mempunyai beberapa masalah seperti penglihatan kabur atau kebas kerana peredaran darah yang lemah. Apabila individu yang punya kencing manis minum air kelapa, ia boleh meningkatkan aliran darah dalam badan dan juga berfungsi untuk membesarkan urat yang membantu darah untuk mengalir dengan mudah. Ia memberikan kelegaan daripada beberapa kesan sampingan penyakit. Air kelapa boleh bantu mengurangkan berat badan. Air kelapa boleh mengurangkan keinginan makan kita dan menghalang kita daripada memakan sebarang makanan. Ia mempunyai kandungan baik seperti mineral, lemak baik, garam dan kolesterol. Individu dengan kencing manis perlu memantau tahap berat badan dan gula dalam darah mereka. Anda boleh mengambil segelas air kelapa apabila anda berasa lapar. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme.
Jika pesakit kencing manis minum air kelapa mengandungi beberapa ciri yang memberi kuasa kepada peningkatan kadar metabolik dalam badan anda. Apabila kadar metabolisme anda mengembang, proses pencernaan gula menjadi cepat. Akibatnya, insulin dan tambahan dalam darah akan terbakar dengan cepat. Ini bermakna anda akan mempunyai lebih tenaga dalam badan anda. Oleh itu, anda sangat bagus untuk individu hidap kencing manis untuk minum air kelapa sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Fun fact untuk topik ini, pesakit diabetes perlu tahu kandungan karbohidrat, lemak, protein dan garam dalam pengambilan kalori keseluruhan harian. Bagi karbohidrat, pengambilan karbohidrat bagi pesakit diabetes adalah antara 46% hingga 65% daripada pengambilan kalori keseluruhan harian. Seterusnya, lemak. Pesakit diabetes disarankan untuk mengambil sebanyak 20% hingga 25% lemak daripada keseluruhan jumlah kalori yang diambil. Selain itu, protein. Pesakit diabetes disarankan untuk mengambil sebanyak 10% hingga 20% protein daripada jumlah kalori yang diambil. Dan yang terakhir iaitu garam. Pesakit diabetes disarankan untuk mengambil garam tidak kurang daripada 2000 mg setiap hari. Apa yang saya dapat simpulkan dengan topik ini ada 3 perkara. Perkara yang pertama, mengambil nutrisi yang baik. Contohnya, Encik David mengamalkan nutrisi yang baik dengan mengambil zat-zat nutrien yang diperlukan oleh sel tubuh badan. Perkara yang kedua, mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya, Encik David melakukan senaman 3 hingga 4 kali seminggu. Dan rumusan yang terakhir bagi topik ini ialah merawat dan mencegah. Contohnya, Encik David mengambil berat tentang penyakitnya. Oleh sebab itu, beliau ingin merawat dan mencegah penyakitnya daripada terus lanjutan hingga menjadi penyakit yang berat dan sukar untuk dirawat. Penutup bagi tajuk ini, apa yang saya dapat bagi tahu, nutrisi dan kesihatan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita dan sentiasa berkait rapat. Hal ini dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu Surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati man razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hadis riwayat Ibnu Majah berkata, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan, yakni iman. Sekian daripada saya, Daniel Suhaimi, dan juga kumpulan saya.